Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuh addal amanah wa ballagha risalah wa nasaha al-ummah wa kashafa al-ghummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi tayyibin wa ashabihi al-hadin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana adkhilna mudkhala sidqi wa akhrijna mukhraja sidqi waj'al lana min ladunka sultanan nasira. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi ini dapat lagi sama-sama kita menunaikan solat fardu subuh secara berjemaah dan sama-sama kita duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah berkati, rahmati dan lindungi kita insya-Allah. Al-Latifah Ar-Rabi'ah, rahsia tafsir yang keempat. Kita baca sedikit semalam sambungannya. Wa qad kana ba'dun nas yusaddiqunahum fima yaz'umun. Sebahagian manusia ada yang percaya terhadap jin-jin dan syaitan-syaitan dalam urusan perdukunan, perbomohan dan juga sihir. Sedangkan kita tahu bahawa syaitan ini adalah musuh yang sangat ketat. Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Allah sebut sesungguhnya syaitan ini adalah musuh. Aduun fattakhidhuhu aduwa, jadikan syaitan ini musuh. Bila kita dengar, kita faham ayat ini, syaitan ini musuh. Dalam setiap keadaan syaitan sentiasa cuba untuk mengatasi kita. Syaitan cuba untuk menguasai kita setiap keadaan. Bila kita masuk satu tempat, satu rumah, masjid, surau, pejabat, kedai, kita tak bermula dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka kata ketua syaitan, adraktumul mabit, kamu dapat tempat bermalam, dapat tempat makan minum. Maknanya setiap kali kita masuk satu tempat, tak baca bismillah, tak sebut nama Allah, syaitan akan bersama kita. Kita makan tak baca bismillah pun, syaitan makan bersama kita. Begitulah syaitan cuba menguasai kita dalam setiap keadaan. Maka kita pastikan senjata kita ialah zikir, bismillah dan seumpamanya. Seperti mana hadis Nabi SAW, innal lisyaitan khurtuman, sesungguhnya syaitan ada khurtum. Apa khurtum? Belalai. Saya tak pasti sama ada ini adalah really benda yang betul-betul belalai ataupun kiasan. Mungkin belalai betul, mungkin kiasan. Nabi sebut syaitan ni ada khurtum. Khurtum belalai. Dia ada bandar di Sudan kan, Madinah Khurtum. Bandar belalai. Khurtum belalai, khurtumun. Wada'a ala qalbi ibni Adam. Belalai syaitan ni dia letak dekat jantung manusia. Letak dekat jantung. Jadi bagaimana kita nak remove belalai syaitan ni? Dengan zikrullah. Fa idza zakarallah in khanasa. Bila kita sebut nama Allah, in khanas, dia akan
disconnect lah. Macam internet lah. Macam internet. Bini kita marah, anak main phone kan, dia cabut je kan. Wayar internet. Ataupun dia terus disconnect. Tak ada internet, tak ada internet, tak ada internet. Bising dia. Biasa kita orang lelaki ni relax je. Mak-mak biasanya memang tegas lah kan. Kita lantak kau lah, jagi aku pergilah tengok macam mana kan. Mak-mak ni dia marah, dia putuskan internet. Jadi begitulah, bila kita sebut nama Allah terus, tak ada jaringan internet syaitan, terjaga, terpelihara. Fa idza lam yazkurillah, kata Nabi, bila kita tak sebut nama Allah, tak kiralah bismillah ke Allah ke apa sahaja, dia terus connect, dia terus khurtum tadi melekat dekat jantung kita. Jadi rahsianya kita kena sebut nama Allah. Tak kira apa sahaja keadaan, menunggang, apa sahaja kita buat sesuatu, sentiasa sebut nama Allah. Kalau tidak, syaitan akan letak jantung. Oleh itu kita kena buat apa sahaja. Maaf cakap lah, ni tuan-tuan kena tahan telinga sikit lah. Tapi saya nak share juga hadis Nabi kan. Takkan tak share. Duduk macam ni pun duduk cara syaitan kan. Duduk berpecah-pecah macam ni. Nabi suruh kita duduk sekali, sekali, setempat. Duduk depan, ceramah ke, kuliah ke, khutbah ke, duduk depan, setempat. Satu hari Nabi singgah, saya tak pasti, mungkin dah share, tapi saya share balik lah. Nabi singgah ke suatu tempat. Sampai satu tempat, macam kita lah, para sahabat duduk berselerakan. Macam ni, berselerakan, ujung sana, tepi sana kan. Tepi tiang, tepi dinding, macam-macam. Nabi sebut, Nabi kata, inna tafarruqakum misla hadhihi kama salis syaitan. Saya suka sebut hadis satu persatu, lafaznya, matannya, supaya orang dapat ambil, orang dapat cek betul ke hadis ni. Kadang-kadang orang Arab ada kan, betul ke? Supaya saya sebut ni amanah. Ada setengah ustaz dia pakai lebih kurang aja hadis, tak boleh lebih kurang, nanti bahaya. Inna tafarruqakum, sesungguhnya tafarruq. Apa tafarruq? Berpecah-pecah, berselerakan. Macam ni Nabi sebutlah ketika sahabat berselerakan kan dekat padang pasir, kama salis syaitan. Masa tu dekat hadis syi'ab, dekat celah-celah gunung diorang rehat kan. Inna tafarruqum fi hadis syi'ab kama salis syaitan, seumpama syaitan. Syaitan tak suka duduk rapat-rapat, ada suka pecah-pecah kan. Selepas tu apa jadi? Lepas Nabi sound macam tu dekat para sahabat, apa sahaja event, apa sahaja acara, sahabat sangat rapat. Sampaikan punya balarah, dia punya dalam ayat sahabat, kami ni kalau ada selembar kain bentang muat untuk ramai orang. Maksudnya punya rapat. Mana kalau ada macam tikar besar sejadah tu, semuanya bertumpu dekat satu tempat tu, sampaikan ialah rapat-rapat lah, tak kira lah besar ke kecil ke. Itu dia, yang kedua lah. Yang pertama, bila tak sebut nama Allah, syaitan masuk. Yang kedua, bila kita duduk berpecah-pecah macam ni kan, syaitan pun banyak syaitan lah. Mengantuk, tak faham, apa lagi, rasa macam boring. Apa benda Ustaz cakap ni, tak semangat. Syaitan masuk, syaitan duduk, syaitan kipas, tak tahulah, macam-macam lah. Itu yang kedua. Syaitan panggil madakhilus syaitan, tempat-tempat syaitan masuk. Sebab Allah suruh kita jadikan syaitan sebagai musuh. Jangan bagi dia dekat, jangan bagi dia rapat, kerana syaitan ni sangat bahaya bagi manusia. Sentiasa memperdaya, datangkan was-was, ilham-ilham yang tak elok, idea-idea yang tak elok, perkataan-perkataan yang buruk, kemarahan yang melampau. Dan juga syaitan suka kepada orang yang tak bersih, tak suci. Maksudnya kita nak elak daripada syaitan, kena ada wudu. Kena ada wudu. Kalau boleh sentiasalah
Nabi sebut innal ghadaba minasyaitan. Marah ni, emosional ni daripada syaitan. Marah yang melampau. Wasyaitan khuliqa min nar. Syaitan diperbuat daripada api. Wa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Bila kamu marah, kamu rasa macam tak elok, mood tak elok. Mood tak elok. Lepas ni kalau isteri-isteri tuan-tuan mood tak elok, yang ambil wuduk ya. Tapi sementara nak ambil wuduk tu, kena marah tu sabar je lah. Kena ambil wuduk. Tak kisah lelaki marah ke, perempuan marah ke. Kalau suami marah, bang ambil wuduk, sabar, ambil wuduk. Kalau tak boleh sekali, ambil 3 kali. Tak adalah, ambil sekali cukup. Pastikan. Sebab apa? Syaitan daripada api, Nabi kata, dan api dipadam oleh air. Wa idza ghadiba ahadukum, bila kamu marah, falyatawadda, hendaklah kamu berwuduk. Ini nak bagi hilangkan segala anasir kesyaitanan. Yang keempat, cara kita, posisi kita. Antaranya apa? Posisi yang syaitan suka ialah meniarap. Ni syaitan, mungkin syaitan peluk kot. Nabi tak sebut lah. Nabi kata fa innaha daj'ah syaitaniyah. Fa innaha, baring meniarap, daj'ah. Apa daj'ah? Baring syaitaniyah. Tak terjemah pun tuan-tuan faham. Baring cara syaitan. Hadis sahih. Satu hari Nabi tengok sahabat baring meniarap. Kan paling best meniarap kan. Meniarap sambil peluk bantal. Nabi tegur. Nabi kuis kaki dia. Nabi kata, ini baring cara syaitan. Ini di antara madakhil. Apa madakhil? Entrance, tempat-tempat masuk syaitan. Banyak lagi. Ini sebahagian lah. Oleh itu, kita dilarang untuk minta tolong, bantuan daripada syaitan dan juga jin. Apa ayat Quran yang menunjukkan bahawa larangan tersebut? Ayat surah Al-Jin. Saya lupa 6 ke 7 ayat dia, saya ingat, tapi nombor dia tuan-tuan boleh tengoklah. Ayat 6 atau ayat 7 dilarang. Ini penting. Ayat ni kalau tuan-tuan ingat lagi bagus. Sebab ada bomoh-bomoh dia guna ayat Quran, dalam masa yang sama jin pun dia guna. Ini realiti. Pernah di Mesir ada satu bomoh, bukan bomoh, dia ni ustaz Arab. Dia memang merawat, termasuklah pelajar-pelajar Malaysia, kerana dia hafaz Quran. Dia memang mahir kan ilmu rawatan Islam. Tapi akhirnya dia mengaku dia juga guna jin yang dia dulu keluarkan. Dah jadi kawan pula. Dulu berlawan. Dia keluarkan daripada tubuh seseorang lah, tak tahulah orang Arab atau orang Melayu ke, sebab dia merawat orang Arab dan juga merawat orang Melayu, orang Malaysia. Dia mengaku. Kenapa? Sebab dia kata susah sangat nak lawan jin yang dia jumpa, jin yang lain lah. Jadi dia panggil jin yang lama dia kenal dulu, lawan dia. Tak boleh, haram. Ayat ni apa? Ayat 6 atau ayat 7 surah Al-Jin. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. 6. Terima kasih. Ayat 6 kan. Sesungguhnya lelaki-lelaki manusia ya'udzuuna, minta perlindungan, minta bantuan. Mana ya'udzuuna, minta perlindungan lah, dengan lelaki-lelaki jin. Fazaduhum rahaqa, maka jin-jin ini bertambah sombong, belagak. Dia akan pergunakan. Saya tengok satu cerita betul di TV zaman dulu. Kalau ingat tahun 90-an, masa saya sekolah menengah dulu, hari Jumaat dia ada kisah benar dengan jin pukul 3 petang daripada Indonesia. True story punya. Saya ingat lagi. Namanya jin tu Jin Shah Bandar. Pukul 3 petang, tuan-tuan kerja ke masa tu? Saya balik sekolah kan. Pukul 3 petang tengok TV kan. Memang cerita betul. TV3 dulu, sekarang tak ada dah cerita tu. Memang betul. Jin Shah Bandar ni jin Islam. Jadi kawan bomoh tu dia gunalah jin Islam kan. Apa salahnya dia kata kan. Akhirnya dia tunduk kepada kemahuan Jin Shah Bandar tu. Mula-mula nampak macam baik.
Sebab tu Allah sebut fazaduhum rahaqa. Dia akan sombong, dia akan minta pelik-pelik, akhirnya menyebabkan syirik dan sebagainya. Sebab tu hukumnya adalah haram. Walaupun apa juga keadaan, kita nak minta bantuan jin tak boleh. Nabi Sulaiman syariat yang berbeza. Ustaz tu Nabi Sulaiman boleh tu. Ayat 13 surah Saba, ya'maluna lahu ma yasha'u min mahariba wa tamathila wa jifanin kal jawab wa qudurir rasiyat. Ini ayat 13 surah Saba, yang menunjukkan bahawa Nabi Sulaiman memang di bawahnya jin-jin yang buat kerja, buat mihrab, buat patung lain. Buat patung pun hukumnya haram zaman Nabi kita. Likulli lupa dah ayat dia. Likulli ummatin ja'alna tak ingat, biarlah. Saya lupa ayat tentang setiap umat ada syariat yang berbeza, syariat dan juga manhaj yang berbeza. Nabi Sulaiman boleh guna jin, Nabi Sulaiman boleh buat patung, kita haram. Patung jelas ijma' ulama', kecuali untuk kanak-kanak lah. Ijma' ulama', tak kira 4 mazhab ataupun beyond 4 mazhab sekalipun. Mazhab ada banyak, tapi yang diiktibar hanya ada 4. Mazhab ada banyak kan. Tapi bukan mazhab 4 je, mazhab lain pun, Syiah pun kata haram patung ni. Oleh itu tak boleh nak compare dengan Nabi Sulaiman, kerana itu dah dimansuhkan. Sama juga dengan jin. Zaman Nabi Sulaiman memang boleh guna jin. Nabi Sulaiman yang mengerah tentera-tentera jin, askar-askar jin, pekerja-pekerja, jurubina pun jin. Kalau kita Indonesia, Bangladesh kan. Tapi Nabi Sulaiman jin, senang. Senang bagi dia lah. Kita pun tak tahu macam mana apa masalah jin ni kan. Kita nampak macam senang kan, tapi mesti ada masalah. Oleh itu hukumnya haram. Daripada ayat 6 surah Al-Jin inilah dalil mengatakan tak boleh, haram guna jin. Ada sebuah hadis, mungkin penutup kot sebelum saya tutup untuk hari ini. Sebuah hadis daripada Ibnu Jarir dan Hakim daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma tentang jin dan syaitan ni. Nabi sebut inna syayatina kanu yastarikuna sam'a minas sama'. Syaitan ni dia suka curi-curi dengar daripada perbualan malaikat di langit. Dia mengaku dia tahu benda gaib, padahal dia curi-curi je, dia copy paste je, banyak yang tak betul. Fa iza sami'a ahaduhum bi kalimatin kadzdzaba 'alaiha alfa kizbah. Bila dia dengar perkataan malaikat, cerita malaikat ni dia tahu kan, tahu benda yang betul daripada Allah Ta'ala. Dia curi-curi dengar, tapi dia tambah 1000 kebatilan dalam cerita tadi. Maknanya geng-geng suka tokok tambah ni geng-geng syaitan lah kan. Kita kan suka kan dengar satu benda tapi tambah macam-macam. Yang itulah ceritanya A tumbuk B, tapi kita tambah tumbuk sepak, tarik kan, semua kita tambahkan. Itu geng-geng syaitan. Dia dengar cerita daripada malaikat, cerita betul, tapi ditambah macam-macam. Sebab tu kita kena nyahkan, kena tolak syaitan. Fa ashrabatha qulubun nas wattakhazuha dawawin. Maka manusia pun ambil daripada jin tadi, daripada syaitan tadi dia ambil. Dia pun bagi tahu. Sebab tu kadang-kadang bomoh ni betul. Betul lah. Itu dia 1/100, 1/1000 macam itulah. Sebab memang ada yang betul, sebab jin yang beritahu. Tapi banyaknya orang negara kata membongak, menipu je. Jadi jangan percaya. Jangan percaya. Kadang-kadang kita ni orang Melayu, dia masih lagi orang pergi masjid ni, orang pergi surau, bukan orang biasa. Orang biasa saya tak ceritalah kan. Orang pergi masjid, pergi surau, jumpa Tok Bomo basikal hilang, kasut hilang, bini hilang kan. Kadang-kadang menyebabkan akidah pun hilang tuan-tuan, kerana percaya benda-benda begini kan. Betul ni cerita. Ada satu cerita kan, saya kenal orang tu. Dia orang baik, bukannya orang yang semayang semua jaga, tapi saya tengok anak dia pakai kelubung kepala macam tu, warna kuning. Saya kata kenapa ni? Dia kata anak nak ambil apa, saya lupa dah, masa tu PMR kot zaman dulu kan, PMR.
Kenapa pula kena pakai? Jumpa Tok Bomo kata kena pakai macam ni, insya-Allah. Tapi lepas result gagal juga. Bukan gagal lah, teruk juga ada punya result dia. Tak ada langsung kot saya rasa. Saya kenal orang tu duduk rumah lama dulu kan. Tak berjaya juga kan. Jadi kena tipu dah lah. Akidah rosak, berjaya pun tidak. Apa yang dapat? Dunia akhirat rugi. Ini maksud zaman sekarang, zaman moden-moden macam ni pun ada yang percaya. Periksa jumpa Tok Bomo, hilang barang jumpa Tok Bomo, habis ibadah pun gagal. Nabi sebut dalam hadis Sahih Muslim, man ata arrafan au kahinan, siapa yang jumpa arraf ni dia dakwa tahu benda gaib. Kahinan bomo, ubat, rawat dengan jin syaitan. Itu beza arraf dengan kahin. Arraf dia dakwa dia tahu benda-benda gaib. Kahin dia ubat, dia rawat dengan jin syaitan. Siapa yang jumpa dua ekor ni kan, dua orang yang jahat ni, fasa'alahu an syai'in, dia tanya, fasaddaqah, dia percaya, lam tuqbal lahu salatuhu arba'ina yawman, tidak diterima sembahyangnya 40 hari. Ini hadis Sahih Muslim, hadis confirm sahih. Ibadah sia-sia, syirik pun syirik. Ialah bayangkan saya sebut sebelum ni kan, percaya biawak keluar bawa malang pun dah syirik. Nak bergambar bertiga tak jadi pun syirik. Nabi kata wa in raddat hutiratu faqad asyrak. Kita tak jadi buat sesuatu kerana takut malang, syirik. Bukan buat, tak buat sesuatu, takut malang. Tak tunjuk pelangi, takut nanti kudung, syirik. Ini masih syirik semudah ABC. Kalau jumpa Tok Bomo susah kan. Ini tak tunjuk, takutlah. Jangan tunjuk. Siap larang anak dia, jangan tunjuk, nanti bahaya nanti. Syirik. Ini syirik yang paling mudah. Tak buat apa-apa tapi syirik. Sebab tu kita kena berhati-hati dalam masalah benda-benda macam ni. Jadi Nabi kata fa'attalallahu ala dzalika fa akhadha wa ghazafa tahtal kursi. Maka ni zaman Nabi Sulaiman, jin syaitan ambil daripada malaikat, tapi ditokok tambah 1001 kebatilan, dan dia dibukukan, diletakkan di bawah kursi Nabi Sulaiman. Nabi sebut diletak bawah kursi Nabi Sulaiman. Falamma mata Sulaiman qama syaitan bitariq. Bila meninggal Nabi Sulaiman, syaitan pun kata kepada manusia, dia ajak, kau nak tahu tak benda-benda gaib, nak tahu benda-benda yang luar biasa, benda yang pelik-pelik tapi hebat? Maka dia kata nak. Maka dia buat keluarlah buku tadi. Buku yang mana asalnya daripada perkataan malaikat, tapi ditokok tambah 1001 kebatilan. Maka itulah puncanya perkara-perkara khurafat, perkara-perkara sihir dan syirik yang syaitan dan jin mengajar manusia, dan sampailah ke hari ini benda tu diamalkan. Itulah asal usulnya sihir dan juga perkara-perkara khurafat, iaitu daripada buku yang dikarang oleh syaitan dan jin yang jahat tadi, tapi manusia yang percaya. Termasuklah yang percaya yang mula-mula siapa? Yahudi. Yahudi lah yang mula-mula percaya. Kita pun orang Melayu pun ada juga perangai Yahudi yang percaya syaitan, syirik, saka semua tu, dan menyebabkan berlakunya porak-poranda masyarakat dan keluarga. Wallahu a'lam. Kita sambung esok insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ansur Islam wa azil muslimin wa ansur mujahidin fi Palestin. Allahumma ahlik a'da'aka wa dammir a'da'aka junud al-yahudi ya rabbal alamin. Allahumma harusna bi'anaka allati la tanam wa qadfna bika fil ladzi la yuram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi